Baik. Dan bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala itu berlebih kurang. Berlebih kurang ni maksud dia berbeza-beza. Tak serupa di antara seseorang dengan seseorang. Itu maksud dia berlebih kurang. Sebab kasih ini ataupun cinta ni dia adalah bersifat maknawi. Ia bukan benda yang boleh kita lihat, boleh kita ukur. Ada alat yang boleh kita ukur. Walaupun orang sebut, saya sayang pada awak sepenuh jiwa. Tapi kalau katakan takdir ada alat yang boleh ukur, sepenuh jiwa tu boleh jadi belum 100% lagi. Cuma nak sebutnya ialah cinta dan kasih ni, dia adalah sesuatu yang berbeza-beza lah. Di antara kita pun berbeza-beza. Dalam tasawuf ni, kalau tuan-tuan nak baca berkenaan dengan Al-Hubbul Ilahi, cinta kepada Tuhan, ataupun Al-Ishqul Ilahi, rijal dia ataupun figure tokoh dalam bab cintakan Allah Ta'ala ni ialah Rabi'atul Adawiyah. Ya, Rabi'ah Al-Adawiyah. Walaupun dia perempuan, tapi kita gelar dia sebagai rijal. Rijal itu bukan maksud lelaki, tapi maksud dia tokoh. Tokoh sufi yang berbicara berkenaan dengan cinta daripada pengalaman rohani dia sendiri. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah tu sebab dia anak yang keempat. Daripada 4 adik-beradik, dia anak yang keempat. Adawiyah tu dia punya keturunan daripada Basrah. Basrah ni bandar kedua terbesar di Iraq. Kalau dulu tahun bila 2000, awal-awal 2000 dulu jumlah penduduk di situ lebih kurang 1.7 juta. Tu Rabi'atul Adawiyah asal daripada situ dan dia meninggal pun di situ. Lahir di situ, meninggal pun di situ. Jadi dia ni kalau kita nak lihat dalam bab cintakan Allah Ta'ala, maka kita akan bertemulah macam-macam perkataan yang disebut oleh Rabi'ah Al-Adawiyah ni. Pernah saya ingat, siapa cerita Syekh Fuad ke? Ataupun Syekh Fahmi Zamzam, itulah dalam ramai-ramai. Dia sebut, Rabi'atul Adawiyah ni dia pernah nak dipinang oleh seorang lelaki. Rabi'ah ni dia asal daripada keluarga yang sangat miskin. Ayah dia sampai tahap nak beli pelita, nak beli minyak untuk isi pelita pun tak ada duit. Terlalu miskin. Kemudian ayah dia meninggal, mak dia meninggal. Pada satu zaman tu musim lapar, musim kemarau dan musim lapar, adik-beradik dia pun meninggal juga, yang 3 tu. Tinggallah dia seorang dijual sebagai khodam, sebagai hamba. Yang beli tu pula qadar lebih kurang, saya ingat saya kisah dia 6 dirham je. 6 dirham, duduk dengan tuan dia tu, tuan dia bukan orang baik, orang zalim. Jadi dengan usia dia yang masih muda tu pun dikerah tenaga dia supaya buat kerja pada waktu siangnya. Jadi dia duduk mengadu dengan Tuhan pada waktu malam. Dia kata, wahai Tuhan, aku di siang hari dikerah seluruh tenaga aku untuk bekerja dengan tuan aku. Andai engkau nak aku menggunakan seluruh usaha tenaga yang ada padaku ni untuk jadi hamba kepadamu, maka engkau merdekakanlah aku daripada dia. Tu akhirnya dia dikeluarkan daripada jadi hamba, sehinggalah dia berdikari bersendirian dia. Cuma nak sebutnya ialah salah satu daripada kisah yang menarik, Rabi'atul Adawiyah ni pernah nak dipinang oleh seorang lelaki. Jadi lelaki ni masuk temu dengan dia,
Ceritalah dia minat berkenan sebab cantiknya Rabi'atul Adawiyah ni. Dia kata, kalau nak kira cantik, dia kata, aku ni tak cantik nak banding dengan adik aku. Adik aku lagi cantik. Lalu lelaki tu tanya, mana adik engkau? Dia kata, ada di belakang kau tu. Kau tengok lah. Lelaki tu pun paling tengok belakang, tak ada orang pun. Dia kata, kalau betul engkau jujur, sebenarnya engkau tak akan tengok dah yang lain. Itu cinta. Itu cinta pada Tuhan. Bila engkau tengok Tuhan ni jamal, cantik Allah Ta'ala ni, tak ada dah bahagian lain dalam hati nak tengok yang lain. Sebab tu pada dia, bila orang cerita tentang ujian, tentang musibah, tentang bala sekalipun, bagi dia, umpama macam perempuan-perempuan yang terhiris jari saat melihat Nabi Allah Yusuf. Ada rasa tak ketika hiris jari tu? Tak ada rasa. Kenapa masa tu tak ada rasa? Sebab asyik sangat dengan keindahan yang Allah Ta'ala jadikan di Yusuf. Itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Berapa persen sangat ada di Yusuf nak banding dengan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad jauh lebih handsome banding dengan Nabi Allah Yusuf. Tu tuan-tuan, satu zuzuk kecil daripada jamal Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bubuh di makhluk. Kalaulah hati basirah kita ni boleh melihat betapa jamalnya Allah Ta'ala, tak ada dah keasyikan dengan benda lain. Cuma hati kita ni gitulah, tak nampak jamalnya Allah Ta'ala, cantiknya Allah Ta'ala. Maka kita duk nampak di sana kadang-kadang su'udzon kita dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang. Kadang-kadang duk mari lagi buruk sangka kita dengan Allah Ta'ala. Kenapalah anak-anak aku tak jadi manusia? Padahal anak-anak dia banding anak orang lain, berjaya lagi. Padahal anak-anak dia walaupun tak mengaji universiti pun, tak ada seorang pun yang isak dadah. Anak orang lain ada isak dadah. Tapi duk berasa, alah kenapalah anak aku tak jadi, tak berjaya. Anak orang lain masuk U belakang. Kadang-kadang ukuran U itulah yang kita ambil kira berjaya di dunia. Orang lain masuk U, orang ni cerita anak dia masuk U. Kita pun ukuran tu juga. Berjaya di dunia ni, bila mana boleh masuk universiti. Padahal anak kita ni kaki masjid. Anak yang kaki U masjid pun tak kenal. Tapi jadi gitu juga kita. Ukuran yang manusia guna itulah jadi ukuran kita. Padahal kita ngaji, dia tak ngaji, tak apalah dia tak ngaji. Kita ngaji pun sipir kita serupa dengan ahlud dunia juga. Kenapa jadi gitu? Asyik berbeza. Itu kata cinta yang berbeza. Bila Rabi'atul Adawiyah ni asyik dengan Allah Ta'ala, tak ada lah benda tak indah dia tu. Tak ada benda yang tak cantik lah. Sebab tu dia tegur lelaki tu, andai betul sebenarnya engkau dah asyik dengan kecantikan aku, mu takkan toleh dah pada orang lain. Cuba tuan-tuan buat gitu dengan bini. Dah lah kita. Sebab tu kata, kalau jawab di mulut, awak sayang tak pada saya ni? Kita jawab sayang, jangan percayalah. Saya nasihat bini-bini gitu. Jangan percaya. Tu belum betul-betul tu. Apatah lagi dia maknawi. Bila maknawi, sebut mulut ya. Dalam hati siapa tahu. Duk ada siapa dalam hati pun tak tahu. Tesla. Saya dua ni Tesla ni. Tuan punya Tesla, tak tahulah siapa dia punya tuannya. Cuma nak sebutnya gitu. Kecoh orang lain pun. Kawan tu yang kahwin, kawan ni pun kena marah juga dengan bini. Nak sebut jiwa kita ni, cinta pada Allah Ta'ala yang kita nak sebut betul ke tidak. Tu tasawuf nak bawa situ. Cuma tasawuf ni tasawuf muamalat, bukan tasawuf mukasyafah. So dia ajarlah jalan-jalan bagaimana nak menghasilkan cinta pada Allah Ta'ala. Yang lebih tinggi lagi sedap bicara bab cinta ni dalam tasawuf mukasyafah lah. Barulah kita merasai betul-betul apa yang dirasai oleh orang-orang yang dah merasai perasaan tersebut.
Daripada pengalaman mereka sendiri menceritakan, kita dapat rasalah sikit-sikit walaupun kita tak capai. Walaupun kita tak merasainya sendiri di hati kita. Yang naknya, kita boleh rasa sendiri perasaan yang dirasai oleh Rabi'atul Adawiyah ni. Jadi kenalah lelaki tu tadi. Dengan Rabi'atul Adawiyah, maknanya mu sebenarnya tak jujur. Kalau betul mu jujur, aku ni yang paling cantik, maknanya tak ada lah orang lain yang kau pandang. Tak ada dah berasa nak toleh pada orang lain. Rupa-rupanya mu cari yang lebih cantik lagi. Yang lebih cantik lagi. Nak cari kepuasan nafsu lah tu sebenarnya. Tu di antara kisah Rabi'atul Adawiyah. Tuan-tuan baca kisah dia banyak lagi lah. Kisah apa yang menarik berkenaan dengan cinta dia ni. Baik. Jadi disebut sini, cinta ni ataupun kasih akan Allah Ta'ala ni berlebih kurang. Berlebih kurang maknanya berbeza-beza di antara seseorang dengan seseorang. Baik. Dalil dia mana? Dalil dia Allah Ta'ala sebut kerana firman Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Erti firman Allah Ta'ala tu, dan bermula mereka yang beriman. Mereka yang beriman, iman sini kita kena tanggung. Dengan maksud iman yang sempurna. Adapun kita tak termasuk. Sebab apa? Boleh jadi tahap iman kita tak sesempurna orang yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni. Iman sini kena tanggung dengan maksud iman yang sempurna. Pakai kaedah yang ulama letak, al-lafzu idza utliqa insarafa ilal kamil. Tu kaedah dia. Kaedah ulama letak al-lafzu, sesuatu lafaz. Idza utliqa, apabila disebut secara itlaq, disebut secara umum, maka insarafa ilal kamil, dia akan balik kepada makna yang paling sempurna. Sebab tu ulama menterjemahkan sini, iman yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ni ialah orang yang mereka yang beriman dengan iman yang sempurna. Barulah layak ataupun sesuai Allah Ta'ala kata mereka itu, yakni mereka yang memiliki iman yang sempurna tu lebih bersangatan kasih akan Allah Ta'ala. Betul lah. Adapun kita banyak lagi lah benda lain yang kita duk kasih. Sehingga tergendala kadang-kadang urusan Allah Ta'ala. Kadang-kadang berbelah bagi antara urusan Allah dengan urusan benda lain yang kita kasih. Tu kita. Adapun mereka ni tak berbelah bagi. Bila letak urusan Allah Ta'ala, itulah yang paling utama sekali. Rabi'atul Adawiyah pernah ada satu syair yang pernah diucapkan. Dia kata apa? Inni ja'altuka fil fuadi muhaddithi. Dia kata apa? Sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Allah. Ja'altuka fil fuadi muhaddithi. Aku jadikan engkau wahai Allah di dalam hati aku sebagai pembicara. Maknanya teman bicara di dalam hati aku, siapa? Engkau. Engkaulah wahai Allah, teman bicara hati aku, yang duduk dalam hati aku, yang sedang berbicara, bercakap-cakap dengan aku, engkaulah wahai Allah. Lepas tu, wa abahtu jismi liman arada julusi. Adapun jasad luaran aku ni, abahtu, aku izinkan. Siapa-siapa saja yang nak duduk dengan aku, nak duduk bersembang, berbual dengan aku izinkan. Tapi hanya sekadar lahiriah aku ialah duduk dengan kamu semua. Adapun hati aku sebenarnya sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Tu cinta dia. Hati dia duduk dengan Allah Ta'ala ya. Tu cinta, sebenar-benar cinta. Tu hati yang betul-betul jujur dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dia pernah sebut dengan apa? Dalam istighfar dia. Dia pernah kata apa? Dia kata apa? Dia kata, astaghfirullah min qillati sidqi fi qawli astaghfirullah.
Dia kata, aku minta ampun denganmu, ya Allah, daripada sedikitnya jujur aku saat aku menyebut kalimah astaghfirullah. Oh, jauh sangatlah dengan kita. Setara mana tuan-tuan rasa kita jujur istighfar lepas maghrib tadi? Tu setara mana? Duk rasa-rasalah. Kalau saya lah, waktu istighfar lepas mayang ni tak jujur langsung lah. Yang betul-betul jujur boleh cari kalau kita cari masa sendiri. Waktu kita berasa kita ada dosa sungguh, waktu tu boleh jadi jujur. Tengah malam ataupun waktu betul-betul jiwa kita mari berasa salah dengan Allah Ta'ala, waktu tu baru jujur. Padahal kalau nak kira dosa kita ni, tiap-tiap masa ada dosa. Tapi boleh tak jujur kita saat duk lepas istighfar lepas sembahyang. Tidaklah 3 kali ya. Nak lepas 3 kali tu, hati tak tahu ke mana tu. Tu yang masyhur perkataan dia tu. Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Tu perkataan Rabi'atul Adawiyah tu. Istighfar kita ni sebenarnya berhajat, sangat-sangat perlu kepada istighfar yang kedua. Istighfar kali pertama perlu kepada istighfar kali kedua. Perlu iring lagi istighfar kali ketiga, keempat, kelima, keenam. Sebab apa? Istighfar kali pertama tak jujur lagi. Iring dengan istighfar kedua, kerana dalam istighfar pertama tak ada kejujuran. Istighfar yang ketiga, nak istighfar yang kedua tu. Tu istighfar yang disebut oleh Rabi'atul Adawiyah. Daripada hati yang betul-betul jujur berasa dosa. Kita istighfar tak ada berasa dosa dah kakak dah. Kau tuan-tuan istighfar berasa dosa, boleh jadi jiwa tuan-tuan lebih baik. Tu kata istighfar kita berbeza-beza. Duduk dalam satu saf sebelah menyebelah, istighfar kita berbeza. Kawan ni istighfar tak ada rasa apa, sekadar pelepah mulut sekadar melepaskan di mulut kita. Dari sudut pahala jangan bicaralah, yang tu fiqh cerita. Yang tu fiqh cerita. Kita istighfar bila kita sebut perkataan yang elok, dapat dah pahala pada lisan kita menyebut. Cuma soal tasawuf, soal hati kita dengan Allah Ta'ala. Jujur ke tak jujur? Tu kalau andai manusia yang dengar kita minta maaf tu, dia tahu dalam hati kita tak jujur pun. Agak-agak dia terima ke maaf kita. Kita buat salah dengan bini dak. Pas bini merajuk. Merajuk dengan kita, barulah kita kata minta maaf. Maaf di mulut tu serupa ke dalam hati kita minta maaf juga. Sebab lepas tu kadang-kadang berulang banyak kali dah kesilapan yang sama kita buat. Duk marah dia, duk tengking dia, duduk berkasar dengan dia. Kadang-kadang banyak kali dah. Serik dia kadang-kadang. Tapi sebab mikir hidup dengan kita ni kerana ada anak ya. Sebab dah ada anak dengan kita, maka mikir kalau pisah, anak pula jadi mangsa. Duklah dalam keadaan macam tu. Tapi duk mikir nak berubah ke suami aku ni. Tak tahu jauh boleh jadi dia apa? Jauh panggang daripada bara ke apa? Jauh panggang daripada api. Tu perumpamaan orang Melayu buat. Boleh jadi dia duk mikir gitu. Walaupun di mulut kita minta maaf yang, minta maaf darling. Iyalah tu. Bila dah terasa, bini aku lama aku tak minta maaf, dia tak layan pula malam-malam. Kau gitu tuan-tuan. Oh, berasa susah hati lah. Bila mari berasa susah hati, minta maaf yang, minta maaf darling. Maaf tu jujur nak berubah ke ataupun ada tujuan lain. Tujuan lain, itulah kita panggil riak. Itu tujuan lain tu. Tujuan lain, itulah maksudnya tak jujur dalam minta maaf dengan Allah Ta'ala. Ada tujuan lain, bimbang apa? Bimbang takut tak murah rezeki. Bimbang gitu. Tu yang duk baca surah Al-Waqi'ah pagi. Sebab apa ni baca surah Waqi'ah pagi-pagi ni? Sebab nak suruh murah rezeki. Sebab apa istighfar ni? Baca dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh Allah Ta'ala kata faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Aku akan bagi harta. Kata Allah Ta'ala, istighfar akan membuahkan harta, kata Allah Ta'ala. Oh, istighfar kita. Ustaz-ustaz dah bagi tahu melalui jalan istighfar murah rezeki. Oh, istighfar kita. Sebab apa? Nak suruh murah rezeki.
Tak jujur rupanya kita dengan Allah Ta'ala. Ada seorang, nama apa dah? Dalam kisah Rabi'atul Adawiyah juga tuan-tuan. Kisah ni lama dah duk bacanya. Tanya pada Rabi'atul Adawiyah, dia tanya, mu sayang tak pada Allah? Dia kata, ya aku sayang sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Mu benci tak pada iblis? Dia kata, kasih dan sayang aku pada Allah Ta'ala sehingga aku tak sempat nak menyibukkan diri aku membenci iblis. Tu hati dia. Kasih aku pada Allah Ta'ala tak sempat untuk aku berfikir tentang benci kepada iblis. Sebab iblis ni pun makhluk Allah Ta'ala juga. Bukan maknanya dia setuju dengan iblis yang duduk suruh buat jahat, tidak. Tapi cinta dia kepada Allah Ta'ala tu menyebabkan dia sibuk dengan Allah Ta'ala je. Saya pernah sebut dulu kan kisah. Seorang syekh, seorang guru dengan anak murid dia. Dalam ramai-ramai anak murid ni adalah anak murid yang nakal. Anak murid yang nakal ni pergi ngadu pada syekh. Dia kata, syekh, aku duk tengok anak murid mu ni, depan mu ni baik-baik belakang. Yang duduk depan-depan ni terutamanya. Nampak jujur nak ngaji dengan yang duduk depan. Yang duduk belakang tiang tu duduk tengok telefon je. Contoh, tuan-tuan, contoh. Kalau kena molek. Tapi kalau tuan-tuan duduk dalam majlis babain sepanjang, dia tegur. Dia tegur direct. Bunyi telefon, dia kata tutup telefon tu. Jangan jawab, dia tu. Jawab lepas habis. Sebab apa? Mengganggu saya nak bercakap. Ilham duk masuk ilmu duk mari ni. Sebab dia bercakap bukan tengok macam kita, tulis narai siap-siap dah. Dia buka kitab baca. So apa yang duk masuk dalam diri dia ni akan terganggu dengan apa yang tuan-tuan yang kita duk buat dalam majlis dia. Dia tak serupa kita dengan ulama. Syekh Nuruddin gitu. Kalau tuan-tuan duduk dalam majlis dia, tuan-tuan jangan duk main telefon. Nyanda dia tak bagi. Tu anak murid dia betul. Dia ajar sungguh-sungguh adab. Jangan nyanda. Sebab nyanda ni tanda kita malas ngaji. Benar? Sebab tu, tuan-tuan jangan menyanda. Tuan-tuan nyanda, ikut tuan-tuan lah. Saya mari mengajar sini. Kau dah nak isi masa maghrib isyak ya. Tuan-tuan bagi sampul, saya mari. Tuan-tuan tak bagi sampul, saya tak mari. Gitu. Saya clear je lah tuan-tuan. Baik. Mana tadi? Kisah syekh tadi dengan anak murid dia. Jadi anak murid ni mari ngadu pada syekh perihal anak-anak murid yang ada depan syekh tu lah. Yang nakal-nakal tu kan ada macam-macam lah. Yang jujur pun ada, yang duduk bermain-main pun ada juga. Jadi syekh kata gini dia tu. Aku minta dengan mu satu hari, dia kata, mu sebelum berhenti daripada ngaji dengan aku, sebab mu tengok anak murid aku ni macam tak jadi orang kan, tak jadi manusia. Padahal syekh yang mengajar tu orang hebat. Gini dia kata, aku tugaskan mu satu hari, mu tolong bawa air padaku. Mu isi air dalam gelas ni, biar penuh, dia kata. Lepas tu mu bawa daripada luar, mu pusing. Lepas tu mu mari letak depan aku. Dia kata, dia buat. Dia pergi ambil air, dia bubuh dalam gelas, penuh gelas tu. Jadi dia pun berjalan. Masuk dalam majlis tu, dia berjalan. Dia pusing, sapalah dia mari letak depan syekh. Saya pendekkan cerita, lepas daripada tu, syekh panggil dia. Syekh tanya, sepanjang mu bawa air tadi, mu nampak tak anak murid aku sebagaimana yang mu duk cerita pada aku? Dia kata, aku tak nampak. Aku tak nampak dah. Anak murid mu yang duk nakal, yang duk main, ataupun yang tak fokus mengaji tu. Aku tak nampak. Syekh kata, sebab apa mu tak nampak pada masa ni? Sebab mu duk sibuk dengan air ni. Begitulah sebenarnya aku nak mengajarmu dalam majlis ilmu ni, dalam majlis tasawuf ni, aku nak mengajarmu, nak betulnya, bukan nak betul orang lain. Nak betul mu lah. Siapa-siapa yang mengaji tasawuf, bukan nak tengok orang lain dah. Nak tengok diri masing-masing. Selagi mana mu duk sibuk dengan orang lain, mu nampak orang lain salah lah. Tapi aku nak mu tengok dirimu, baru mu nampak mu salah. Tu tengok syekh aja. Gitu. Nak sebut cinta ni. Bila bersibuk dengan Allah Ta'ala, tak ada dah kecintaan pada yang lain.
Tak ada dah nampak yang lain. Lain lebih daripada Allah Ta'ala. Dunia lebih daripada Allah. Anak bini lebih daripada Allah. Tak ada. Tuan-tuan baca sirah yang apa? Sirah para sahabat. Mana ada sahabat yang apa? Yang melebihkan orang lain daripada Allah dan Rasul. Yang pergi berhijrah. Suhaib Ar-Rumi yang ada harta tu. Nak berhijrah disekat oleh Quraisy. Tak dibenarkan berhijrah. Aku tak benar kamu berhijrah. Dengan syarat, kata Quraisy, ringkas cerita. Dengan syarat, kalau mu nak hijrah juga, pergi ke Madinah, turut Muhammad, mu tinggalkan hartamu di Mekah. Jangan pergi, jangan bawa hartamu. Suhaib Ar-Rumi kata, aku tinggal semua sekali. Aku pergi sehelai sepinggang. Itu yang Muhajirin tawarkan itu, tawarkan ini kepada Ansar. Ansar tawarkan kepada Muhajirin. Sebab apa? Sebab Muhajirin yang pergi tak bawa apa-apa pun. Pergi hanya bawa cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah. Tak berbolak balik hati dia, tak paling langsung. Pergi berjalan ikut Nabi juga, pakai tak toleh dah ke belakang. Tak toleh dah ke Mekah. Tak toleh dah kalau ada anak bini tinggal di Mekah lagi. Tak toleh dah ke belakang. Tak toleh dah sanak saudara. Tak toleh dah pada kebun halaman mereka. Tak toleh dah. Walaupun pada masa tu tengah nak tuai kurma ke anggur ke dan sebagainya. Tak toleh dah. Tinggal turut Nabi. Itu cinta. Supaya bini kita turut kita. Kita ambil dia daripada mana? Dia orang pantai timur. Kita orang pantai barat. Kita bekerja mana? Kerja pun di pantai barat contoh. Ujung di pantai barat ataupun di selatan negara contoh kita kerja. Bila kita jawab, aku terima nikahnya, dia tahu dah. Bila dia jadi bini kita, dia kena tinggal dah segala keinginan dan kemahuan dia. Kadang-kadang dia lebih jujur pada kita. Minta maaf saya sebut tuan-tuan. Tuan-tuan berasa tak menang kau kita malam ni. Tak apa, jangan-jangan sekali. Kadang-kadang dia lebih jujur daripada kita. Dia kadang-kadang ada ijazah serupa dengan kita. Tapi bila kita kata, saya kalau boleh nak awak tak bekerja, jadi suri rumah sepenuh masa. Saya suka kalau saya balik, ada makanan saya boleh makan. Hasil apa? Hasil apa? Hasil air tangan bini. Tu ada orang lelaki gitu kan. Dia suka makan hasil air tangan bini dia masak. So walaupun bini dia ada degree ngaji lebih tinggi daripada dia kadang-kadang. Bini ada master, dia tak ada master pun dia degree je. Tapi bila dia minta bini dia tak payah kerja lah, gaji saya pun cukup untuk kita makan dua besar gaji saya. So tak kerja dia. Turut sebab apa? Kasih ya. Kita nak apa? Awak turut saya kena bekerja ke selatan negara. Gi dia duduk sekali dengan kita, tinggal mak ayah dia. Padahal ada duduk dengan mak ayah dia berapa tahun? Kalau kita ambil dia umur 25. 25 tahun duduk dengan kasih sayang mak ayah. Mari duduk dengan kita sebulan, kadang-kadang kena jerkah dah. Tapi turut duduk dengan kita, tak lagi. Kau ada bini tuan-tuan lagi? Tak ada tuan-tuan kan? Bini tuan-tuan tak lagi. Baik tu bini tuan-tuan tu. Tuan-tuan jangan rasa dia tak baik. Baik dah tu dia duduk dengan tuan-tuan tu. Syekh lalu gitu cakap. Kita duduk nampak orang lain tak betul, orang lain tak betul. Oh kadang-kadang Syekh kata, aku duduk sebelah perempuan malam ni. Syekh bangun diri masa tu. Dia bangun diri. Sekarang malam ni, aku berada di sebelah muslimat. Sebelah perempuan sekarang ni. Apa yang mu tak puas hati, mu bagi tahu. Aku tolong jawab bagi pihak muslimat. Sebab kita orang lelaki ni banyak ego dia. Bila berasa kita suami, bila berasa kita ni yang bagi, yang apa? Yang istilah dia, orang muda panggil, beli berah. Kita beli berah dia tu. Dia ingat kau beli berah, tanggungjawab dia. Aku terima nikah tu maksud dia, aku terima semua tanggungjawab ayah dia, abang dia, kita tanggung belakang. Yang ada ayah, tanggungjawab ayah, kita tak atas kepala kita lah. Yang tak ada ayah, abang dia, ataupun adik dia, semua tu kita ambil letak atas kepala kita lah kau tu. Ayah dia bagi apa pada dia? Kasih sayang sebagai seorang ayah. Abang dia bagi apa pada dia? Kasih sayang sebagai seorang abang. Adik dia bagi apa pada dia? Kasih sayang sebagai seorang adik. Boleh pada kita, tak boleh kasih sayang. Zalim kita. Jangan duk berasa boleh bagi beras, boleh bagi baju raya setahun sekali. Oh baik dah kita. Dok, batin dia kena jaga. Batin dia antara nafkah batin, gembirakan isteri. Sebab dia turut kita.
Dia turut kita gimana. Kalau nak kira, tak nak pergi dia nak duduk ngambil nama ayah dia lagi bagus. Apatah lagi kalau dia tahu perangai kita tak comel, perangai kita tak baik sebenarnya. Depan ayah dia je, pijak semut tak mati. Rupa-rupanya belakang ayah dia. Sebab tu ulama tasawuf sebut apa? Kalau nak tahu akhlak yang sebenar, pergi tanya orang rumah dia. Kalau depan orang ni dia panggil tasannuk, buat perangai. Kalau buat perangai ni dia tak boleh lama. Buat ni dia tak boleh lama. Duduk depan orang sekadar 40 minit, boleh lah tunjuk. Baik kan. Tuan-tuan nampak saya baik tak? Baiklah sebab berapa minit ya. Tuan-tuan pergi tanya rumah saya, perangai saya di rumah macam mana. Oh, jahat sangat-sangat. Baru tahu. Sebab apa? Di rumah kita tak boleh dah nak buat-buat. Tu perangai kita sebenar. Kasar, tak kasar, bercakap dengan apa bahasa macam mana. Tu orang rumah kita tahu. Tapi baiknya dia tak cerita. Tu kata baik dah dia tu. Kita lah yang tak baik sebenarnya. Sebab tu mengaji tasawuf nak tengok diri kita. Jauh dah tu gitu. Cuma nak ceritanya bab cinta. Bila cinta yang hakiki kepada Allah Ta'ala, maka tak toleh dah pada benda lain. Tak ada dah yang lain yang lebih indah, lebih cantik, lebih baik. Semuanya adalah Allah. Sebab tu dia kata orang yang lebih sempurna iman dia, maka orang tersebut lebih kasihlah dia, lebih cintalah dia kepada Allah Ta'ala. Tu Rabi'atul Adawiyah tu, dalam hati dia duk berbicara dengan Allah Ta'ala je. Lepas tu yang duduk sekeliling dia tu, siapa-siapa nak duduk. Tak ada masalah duduk dengan orang ni. Cuma hati saya tak boleh bagi pada siapa-siapa dah. Hati saya tak boleh bagi pada siapa-siapa dah. Hanya pada Allah Ta'ala je boleh bagi. Adapun jasad boleh. Siapa-siapa nak ambil duduk minum sekali, boleh. Tapi cinta tak akan jatuh pada orang lain. Hanya pada Allah Ta'ala. Baik. Mana tadi? Dan bahawasanya, kena atas pada atas pula. Dan bahawasanya situ maknanya kita kena takdir dan ketahui olehmu bahawasanya. Gitu. Umat ni siapa umat ni? Umat ni pun sama dengan kalimah beriman tadi. Bila disebut dengan itlaq, maka dia akan kembali kepada makna yang paling sempurna. So umat yang paling sempurna ialah ulama mujtahidin. Gitu. Umat baginda Nabi dalam ramai-ramai tu siapa yang paling sempurna sekali? Ulama lah. Di kalangan ulama-ulama tu siapa yang paling tinggi sekali? Mujtahidin. Ulama mujtahidin situ. Bukan kita lah, kita ni orang awam. Jadi bahawasanya umat yakni ulama mujtahidin. Ulama ni telah ijma', telah sepakat atas bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, Rasul Allah. Kasih pada Rasul ni cabang kasih pada Allah. Bila kita kasih pada Allah Ta'ala, dia adalah cabang dia. Sebab apa? Mengasihi makhluk ataupun hamba yang dikasihi oleh Allah. Dapat capai kasih Allah Ta'ala juga. So Rasulullah ni salah seorang daripada makhluk ataupun ciptaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kasih. Maka kalau kita tak kasih pada Rasulullah, tak capailah cinta kita kasih kita pada Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah ni pun wajib juga kita kasih. Sebab tu dia gabung tu. Kasih pada Allah Ta'ala dan kasih akan Rasulnya. Apa hukum dia yang diijma' oleh ulama'? Fardu. Bila sebut fardu, mazhab kita Syafi'i, fardu adalah sama dengan wajib. Mazhab kita Syafi'i. Kecuali dalam masalah haji je. Mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab lain, dia beza. Wajib lain, fardu lain. Mazhab kita Syafi'i, kalau disebut wajib dalam bab hukum fiqh, maknanya, disebut fardu, maknanya dengan makna wajib. Supaya, wajib, fardu, supaya. Semayang maghrib adalah fardu. Semayang maghrib tu wajib. Cuma dalam masalah haji je. Tuan-tuan ngaji bab fardu haji, lepas tu wajib haji. Fardu haji tu maknanya rukun haji. Tak buat rukun haji, tak sah haji. Antaranya apa? Tawaf. Antaranya wukuf di Arafah. Tu dia panggil fardu haji. Apa maksud dia? Rukun haji. Tapi kalau wajib haji tak buat tetap sah.
Tapi kena bayar dam. Tu tuan-tuan ngaji dalam fiqh. Baik. Cuma nak sebutnya, hukum di sini, hukum menyintai Allah, mengasihi Allah dan Rasul ni adalah fardu ataupun dengan makna wajib. Lepas tu fardu dan wajib ni maksud dia fardu ain ataupun boleh juga kita guna wajib ain. Bila sebut fardu ain, wajib atas tiap-tiap individu. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, maknanya sebutir rumah kita ada seorang daripada 5 orang ahli keluarga kita yang kasih pada Allah Ta'ala. Tak apalah, 4 orang lagi. Tak. Bila sebut fardu ain, kita 5 beranak dalam rumah tu, 5-5 kena letak Allah Ta'ala dulu mula-mula. Rasulullah yang kedua selepas daripada Allah. Kena mengasihi Allah Ta'ala dan Rasul utama. Setiap mukallaf, maknanya yang akil baligh. Kita semua ni, tuan-tuan semua akil baligh tu. Kena letak Allah Ta'ala yang paling kita kasih, paling kita cintai. Tak berbelah bagi, kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah ni. Baik. Habis itu. Dan telah menjadikan oleh Rasulullah, akan datang dia cerita pula hadis Nabi. Satu kisah berkenaan dengan ada seorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah. Lebih banyak dah. Berhenti di situ. Wallahu a'lamu ilmuhul atam.